ruangan mesej. Okey, kita boleh teruskan. Teruskan kita punya kelas. Okey sama Okey, pertama sekali kita nak bincang sikit satu topik lah. Bincang sikit cara-cara nak jawab periksa SPM lah SPM yang dah dekat ni. Utamanya kertas 2 lah. Yang agak susah lah. Kertas 1 pun kena belajar juga. Kan? Jadi kertas 2 ni soalan dia ada 12 soalan. Jadi cikgu cadangkan kamu buat soalan kalau dapat kertas periksa tu kan tak semestinya buat daripada nombor 1, 2, 3, 4. Tak semesti kan. Kita buat dengan soalan nombor, ni cadangan cikgu lah kan. Nombor 5, 6 dan 11. Nombor ni adalah nombor soalan kita panggil soalan menganalisis ataupun kita panggil soalan membandingkan gambar. 5, 6, 11 ni membandingkan gambar dan markah yang terkumpul untuk 3 soalan ni, kamu banding gambar, lebih kurang dalam 15 markah. Maksudnya 5, 5, 5. 15 markah lah untuk soalan tu. Ni soalan ni bandingkan gambar kan. Okay, macam mana nak mahir buat soalan ni? Sekarang ada soalan trial kan. 2022 ada, 2023 pun ada yang boleh pakai lagi kan. Dan 2021 dan soalan SPM tahun lepas pun masih boleh kita gunakan kan. Untuk buat soalan 5, 6, 11 kamu boleh mahirkan. Kamu print out soalan ni, kamu buat soalan 5, 6, 11. Ni step yang pertama cikgu cadangkan. Okey kan? Okey, yang kedua. Cikgu cadangkan kamu buat soalan kita panggil aspek dan alasan. Soalan aspek dan alasan. Soalan ni banyak markah dia kan. Ataupun kita panggil soalan menilai ataupun mencipta. Markah dia banyak kan. Markah dia 32. Tapi cikgu tunjuklah soalan apa dalam soalan ni. Itu 7, 8, 9 atau 10 dan 11. Markahnya menghampiri 32 markah. Banyak kan. Kalau kamu tengok soalan ni, macam mana nak jawab soalan ni? Kamu buat soalan ni, lepas tu kamu tahu alasan dia, aspek dan alasan. Lepas tu kamu buat apa? Dah 100 hari dah ni kan. Dah kurang bersatu berapa hari tinggal lagi kan. Kamu kena hafal. Hafal kan. Hafal alasan-alasan dia. Kalau tahu aspek, alasan dia kamu hafal terus. Ini cadangan cikgu kan. Okey, itu yang step yang kedua. Step yang ketiga, cikgu cadangkan kamu hafal jugalah. Iaitu definisi dan macam-macam lagi lah. Soalan kita panggil soalan mengingat. Soalan aras mengingat. Berapa markah ni? Markah lebih kurang 32 markah. Soalan mana? Soalannya semua dengan A. 1A, soalan 1A. Nombor 2A, nombor 3A, bla 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 sampailah nombor 11A. Yang mana start dengan A, itulah soalan mengingat. Ataupun soalan tanya definisi. Yang lebih kurang dalam, bukan 32 kan, silap. Lebih kurang dalam 15 markah. Jadi kalau kamu tengok ni, strategi dia macam mana? Masih lagi hafal. Kamu kena hafal. Jadi hafal, kalau kamu tengok jumlah ni dah dapat 60 kan. 15, 15, 30. Dekat 60 markah. B dalam tangan dah sebenarnya. Kalau kamu betul-betul ikut cara cikgu ni, insyaAllah. Dan ada soalan yang lain. Soalan lebih kurang 20 markah ni soalan pengiraan. Ni soalan pengiraan. Bagi pelajar yang bagus dalam formula kan. Formula fizik kan. Kena tahu simbol-simbol, unit semua kena tahu kan. Hubungan pemboleh ubah. Daripada formula kita boleh dapat definisi. Ni. Ni adalah soalan pengiraan. Dan 20 lagi soalan, 20 markah lagi soalan memahami. Okey. Okey, tak apalah. Tanpa buang masa, kita teruskan kepada beberapa soalan. Cikgu akan bincang sikit tentang formula yang ada dalam bab apa? Bab kita panggil bab elektronik. Apa formula yang ditanya? Kita tekan ni kan.
Okey, ni formula-formula yang ada dalam bab elektronik. Hilang pula. Sekejap. Lari. Okey, formula dia kan. Jadi formula dia tak banyak sebenarnya tapi kamu kena ingat. Formula pertama itu datang daripada tajuk pancaran term ionik. Okey, iaitu di mana elektron telah bergerak kan, menghasilkan tenaga elektrik. Elektron bergerak menghasilkan tenaga elektrik daripada apa? Elektron bergerak daripada mana? Kathod ke anode. Boleh kan? Bila elektron bergerak daripada kathod ke anode, kathod ni apa? Terminal apa? Negatif ke positif? Kathod ni. Negatif. Ya, betul kan? Sebab elektron sendiri bercas negatif. Jadi dia datang daripada sumber negatif, itu kathod. Jadi elektron bergerak daripada kathod ke anode. Anode positif. Boleh kan? Kathod ke anode positif, bila bergerak dia menghasilkan tenaga elektrik atau kita panggil sebagai tenaga elektron. Jadi maksudnya pergerakan tenaga kinetik telah bertukar menjadi tenaga elektrik ataupun tenaga elektron. Tenaga kinetik formula dia kena ingat iaitu setengah mv kuasa 2, dan tenaga elektron ataupun tenaga elektrik. Siapa ingat formula tenaga elektrik? Tenaga elektrik. Apa formula dia? Dia E kan? E, energy. Sama dengan siapa ni cuba? Cuba. I per Q. I F over Q. F over Q tu dia lain, formula lain kita ambil tenaga elektrik, formula dia adalah QV. Boleh? Q adalah cas, V adalah beza keupayaan. E sama dengan Q darab V. Boleh kan? Jadi sebab elektron yang melakukan kerja ni, jadi dia tukar kepada formula EV. Nampak E ni kan? Jadi EV. Kalau ikut E ni charge lah. Charge untuk satu elektron. Jadi charge untuk satu elektron siapa ingat? Tak apalah, tak ingat tak apalah kan? Charge untuk satu elektron ialah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kolom. Ni diberilah. Nilai ni diberi. Jangan susah hati lah. Okey. Okey, satu lagi bab yang penting. Itu bab transistor sebagai switch automatik. Transistor lah. Transistor. Jadi sebagai switch automatik, dalam konsep ni switch automatik kita boleh tengok sini kan. Okey, yang pertama, mana yang ketiga kan? Nombor 3 ni dikatakan ni voltan ataupun kita panggil bekalan daripada bateri, volt pada bateri. Okey. Kan? Yang keempat hilang ke? Oh, yang keempat. Okey, yang ni kita panggil sebagai VS ataupun kita panggil sebagai voltan simpang. Voltan simpang V1. Okey kan? V1. Dan nombor 5 ni kita panggil sebagai voltan apa? Voltan apa ni? Nombor 5 ni. Siapa jawab? Tapak. Ya, voltan tapak. V base. V2. Okay, kan? Jadi V1 dengan V2 ni seolah-olah seperti perintang yang disusun secara bersiri kan? Jadi maksudnya di sini, kalau sini 6 volt, sini adalah 2 volt, yang bawah ni berapa volt? V base bawah ni. 2. Salah. 4 volt. Kenapa? Sebab tambah 2 ni akan dapat 6. Boleh kan? Boleh faham tak? Bila kita tambah 2 tu akan dapat 6 volt. Kena ingat. Kalau sini 1, sini berapa? Senang ni soalan tanya ni, macam 1, 2, 3. Kalau sini 1, sini berapa? 5. Okey, Aina. Aina tak jawab dah. Type pula. Okey, tak apa. 5 kan. Jadi 1, sini
5. Jadi 1 tambah 5 jadi 6. Maksudnya bila yang ni bertambah, yang ni akan berkurang. Kalau yang ni bertambah pula, yang ni akan berkurang. Dia macam tu. Macam berkadar songsang lah. Ni voltan simpang dengan voltan tapak. Ni voltan bateri. Okey, nombor 6 tu panggil voltan bateri. Jadi kita katakan voltan sama dengan VB tambah VS. Yalah. Yang ni tambah dengan yang ni. Tambahlah dua-dua. Kan? Boleh kan? Okey, tu yang pertama. Kita tengok yang 7 ni apa dan? 7 ni cerita tentang ni. V sama dengan IR, satu formula untuk yang ni. Jadi kalau VS, V lah. I-nya arus yang mengalir di sini. Dan R-nya ialah R1. Nampak kot R1? Besar sikit kan? R1. Tak nampak besar kan? Jadi jadilah VS ataupun V1 sama dengan I R1. R1. Sama juga nombor 9 ni. V base sama dengan I apa? RLDR. I RLDR. Maksudnya sini. Jadi dalam konteks ini hubungan perintang cukup padam lah. Sini kan. Hubungan perintang R1 dengan VS, apa hubungan dia? Berkadar terus. Ya, bagus. Maksudnya hubungan dia adalah berkadar terus kan. Maksudnya bila R1 ni bertambah, VS akan bertambah ataupun V1 kan, atau akan bertambah. Sama juga yang bawah ni, apabila RLDR bertambah, VB akan bertambah. Okey. Itu konsep yang kita faham. Ini panggil sebagai potential divider ataupun pembahagi keupayaan. Okey, kita tengok sini bagaimana pembahagi keupayaan dikira. V1 kita nak kira macam mana? V1 yang di atas ni. V1 sama dengan apa dia? R1 bahagi jumlah dua-dua ni. R1 tambah R2 darab dengan V total. V total. Itu cara nak dapat dengan ni. Okey, kalau V2 ni macam mana pula? V2 sama dengan R. Sama cuba. Ya, Zafran. R. R2. R2 per R1 tambah R2. okey, darab dengan V total. ya, bagus. Sama kan? Ni nilai dia. Okay, untuk ni. Okey, ni cerita tentang pembahagi keupayaan. Okey, nombor 12. Kalau kamu tengok apa nama ni? Transistor ni nampak arus dia besar sikit lah kan? Nampaknya arus dia keluar kan? Kalau kamu tengok betul. Keluar. Jadi ni transistor jenis apa ni? Apa nama transistor ni? NPN. Ya, bagus, NPN. Bila arus tu keluar, maksudnya arus akan keluar sini. Yang keluar tu adalah IE. Faham? Yang keluar tu IE. Yang masuk ada dua. Bila ada keluar, mesti ada masuk kan? Jadi yang keluar tu IE yang ni. Yang masuk adalah IB dan IC. Jadi IB tambah IC akan jadi IE. Ada keluarlah formula ni. Nampak kan? IB tambah IC jadi IE. Jadi formula ni. IE sama dengan IB tambah IC. Okey, dia ada satu formula kan yang melibatkan IC dengan IB, itu mu. Kadang-kadang dia bagi beta kan, dia bagi beta lah, mu lah kan. Jadi beta atau mu sama dengan, ingat siapa ingat? IC buat. Tak ingat? Tak ingat ya? Tak ingat. Ya, IC per IB. IC per IB. Ni cara kita nak faham formula ni kan. Okey, boleh faham tak ni? Okey, kalau boleh kita cuba teruskan soalan ni. Cikgu hari ni nak ajar sikit berkaitan dengan pengiraan jugalah kan. Okey, kita dah selesai formula. Formula selesai. Okey, cikgu nak bagi sikit tips lah dekat kamu. Tips tu iaitu rintangan LDR dan termistor. Rintangan LDR dan termistor. Apa rintangan LDR dan termistor ni? Okey.
Okey, ni satu tips yang cikgu harap membantu kan. Okey, dia kata keadaan perintah peka cahaya ataupun LDR, kita panggil LDR. Okey. Dan termistor ni LDR, ini termistor. Boleh kan? Jadi bila dalam keadaan gelap, LDR rintangan apa? Tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi, bagus. Bila cerah, rintangan rendah. Okey. Okey, begitu dengan termistor. Termistor adalah satu sensor mengesan haba. Jadi apabila suhu tinggi, rintangan apa? Ini apa tu? Bila suhu tinggi, rintangan apa? Tinggi. Ni salah kan? Apabila suhu tinggi, rintangan rendah. Ini bukan konduktor, bukan ohm kan? Konduktor ohm seperti seperti kamu kan tahu nikrom kan? Tungsten kan? Brass. Semua ni bila bila rintangan tinggi, suhu tinggi. Ini adalah dawai. Tapi ini adalah pengesan sensor. Ingat, sensor maksudnya bila suhu tinggi, rintangan dia rendah. Boleh kan? Ni lain sikit kan? Bila suhu rendah, rintangan tinggi. Dia macam terbalik lah ni. Ini adalah sifat-sifat ni. Okey, cikgu nak kongsi tips macam mana nak ingat benda ni kan? Macam nak ingat ni kan? Cara nak ingat dia macam ni kan? Bila ada apa ni? Rintangan rendah. Bila ada cahaya, rintangan apa? Rendah. Rendah. Betul. Bila ada api, suhu tinggi, rintangan rendah. Cari cara nak ingat dia, bila ada apa? Ada api, ada cahaya, rintangan rendah. Bila ada cahaya, rintangan rendah. Bila ada api, rintangan rendah. Ini cara nak ingat Boleh Boleh, okey. Ni tips yang cikgu kongsikan. Kamu boleh ingat kan? Ini sifat LDR. Kan? LDR dengan termistor, dua sensor dia. Okey, cikgu nak tips sikit lah yang kita dah buat tadi. Takut terlupa. Ini kita dah buat. Rintangan LDR. Kita pergi pada macam mana nak tahu kedudukan LDR dengan termistor dalam litar. Kan? Termistor dengan litar. Right? Jangan. Okey, tips mengingat. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, kita ada gambar, kita panggil ni atas, boleh kan? Yang ni bawah, boleh kan? Atas, ni bawah, boleh kan? Jadi LDR, dia akan duduk di bahagian bawah ke atas? Bawah, kan? Jadi kita kata LDR berada di bawah. Jadi perkataan LDR tu ada L, jadi low. Low bawah. Jadi dia akan beroperasi secara normal. Normal maksudnya lampu ni akan menyala apabila waktu malam. Boleh? Lampu akan menyala waktu malam. Itu normal lah. Normal kan? Lampu menyala waktu malam. Okey kan? Kalau lampu padam waktu malam, itu tidak normal. Okey, ini cerita dalam keadaan normal. Jadi, kita letak LDR di bawah supaya dia bertindak seperti normal. Kan? Bertindak normal lah. Ni. Okey, kita tengok ni pula. Kita ada ni, perintah. Ni apa ni? Termistor. Jadi, termistor kita tengok letak di bahagian atas ke bawah ni? Dalam gambar sebelah kanan ni. Atas. Atas, bagus. Jadi termistor diletakkan di bahagian atas. Jadi untuk mengatakan kamu, atas atau kita panggil top. Top atas. Jadi termistor top. Top maksudnya atas. Atas tu maksudnya siren akan berbunyi bila ada api. Boleh? Siren berbunyi bila ada api. Ialah bila ada kebakaran, siren akan berbunyi. Ini contohlah. Okey, boleh faham kan? Ini cara-cara nak ingat kan? Kita tahu termistor di bahagian atas, LDR di bahagian bawah. Tapi kena ingatlah, dua-dua ni litar yang
lita yang berbeza. Faham? Ini sistem kawalan ataupun Swiss automatic cahaya. Betul tak? Ini Swiss automatic kebakaran. Boleh? Jadi dia ada dua fungsi yang berbeza lah. Okey, boleh kan? Cuba harap kamu faham lah. Okey, kita cuba buat sikit soalan. Boleh tak? Jadi kita dah cuba sini, dah buat soalan ini. Tips, cikgu dah share 3 tips dengan kamu. Formula, konsep LDR dengan ni. Okey, kita buat soalan sekarang ni. Soalannya iaitu soalan SBP nombor 11 kan. Kita tengok sini kan. Kita buat soalan ni. Ada dulu kan. Okey, ni soalan dia. Okey kan. Soalan yang kita tengok sini. Kalau kamu tengok soalan kita buat satu full question lah. Kita buat kan. Okey. Soalan nombor 8. Soalan nombor 8 ni ada soalan aspek dan alasan. Kena ingat kan. Sebab dia nombor 8. Dia lompat lain blok kejap. Kejap. Tu dah. Nombor 8 kan. Dia ada apa? Kita panggil apa? Dia ada aspek dan alasan. Okey, biasalah soalan pertama mesti tanya definisi, fungsi, soalan yang simple, straight the point, mengingat. Jadi soalan pertama tanya, apakah fungsi perintang R? Mana gambar dia? Ini R. Jadi siapa nak cuba jawab? Apakah fungsi perintang R tu? Menghadkan arus tapak. Ya, bagus. Menghadkan arus tapak. Okey kan? Itu fungsi dia sebenar. Okey, kalau cikgu nak tanya lagi soalan kan. Apakah fungsi untuk yang ini pula? Yang ini apa fungsi dia? Perintah yang kedua ni. Apa fungsi dia? Tadi menghadkan arus tapak. Yang ni pula? Menghadkan arus simpang. Dia tak tepat kan? Bukan menghad dah kan? Dia lain Siapa dia? Okey, Aina jawab. Pembahagi arus. Tak tepat sangat kan? Pembahagi keupayaan. Aina kan? Pembahagi keupayaan. Bukan pembahagi arus kan? Pembahagi keupayaan. Tu juga keupayaan ni maksudnya macam ni lah. Kalau kamu nak faham. Tadi baru cikgu dah terang kamu kan? Okey, yang ni 6 volt. Ini 2 volt. Bawah je 5 volt. Ya, 4 volt. Ini bagi pembahagi keupayaan. Dia bahagikan keupayaan ni kepada 2 bahagian. 6 dengan 2 dengan 4. Itu cara dia kan. Tu bagi sebagai pembahagi keupayaan. Okey, boleh Okey, nanti kita cerita bagaimana lita ni berfungsi. Kalau lebih baik kamu boleh hafal lita ni. Kamu boleh faham, kamu boleh lukis semula. Tu paling baik. Okey. Kita baca soalan dia. Nampak panjang sikit tak apa. Baca sikit-sikit pun boleh kan. Jadual menunjukkan 3 lita. Kita lita ke sini. JKL. 3 lita yang menghidupkan sebuah lampu sorot. Lampu sorot ni lampu besar. Spotlight lah kan. Spotlight 240 volt. Jadi 240 volt ni biasanya kita gunakan bekalan elektrik di rumah. Ini bekalan elektrik yang tinggi. Masa volt yang tinggi 100 watt. Nanti ada soalan tanya apa maksud 100 watt 20 volt ni. Dia nak tanya kan. Tak apa. Kita jawab tu kemudian. Secara automatik bila waktu gelap. Gelap maksudnya malam. Kan? Rintangan bagi perintah peka cahaya dipanggil X. Rintangan peka cahaya. Jadi ini adalah RX. Rintangan RX. RX. Rintangan peka cahaya kan. Dia kata berubah daripada 0.15 kepada hingga 6.0 kilo ohm apabila keamatan cahaya berubah. Dia tak beritahu malam ke siang kan. Jadi dia kata sini transistor berfungsi apabila beza keupayaan BC melebihi 2 volt. Ingat dia penting. Merentasi beza keupayaan 2 volt. Berlari V bawah lah. Okay. Merentasi 2 volt. Okey, sekarang kita tengok soalan ni kan. Sabar dulu.
Okey, perintah peka cahaya ataupun kita panggil LDR, dia boleh berubah dalam dua keadaan. Kita boleh mendapat dua bacaan LDR. Pertama, bacaan dia ialah 0.5 kilo ohm dan 6.0 kilo ohm. Okey, cikgu nak tanya kan, dalam dua-dua ni mana satu waktu gelap? 6 ke 0.5? 6. 6, okey. Gelap maksudnya tiada cahaya. Okey. Bila ada rintangan rendah. Ni. Nampak? Ini maksudnya waktu terang. Terang ataupun siang. Dan ini adalah waktu gelap ataupun malam. Boleh kan? Okey, itu cerita dia. Itu kamu kena tahu kan? Okey, bagaimana nak kira dia. Okey, kita pergi pada soalan dia. Ingat ni satu kena ingat beza kebayaan berarti BC. BC mana? Ini BC. BC. Ini pun BC kan? Okey, teruskan Okey, soalan yang seterusnya dia kata berdasarkan lita J. Kita ambil gambar lita J ya, sebab dia minta lita J saja dalam rajah ni. Bagaimana beza kebayaan BC? Beza kebayaan BC ni berubah dengan rintangan X. Rintangan X itu Rx. Okey, macam mana nak jawab ni? Apabila gelap, betul tak? Rintangan X akan apa? Bertambah kurang? Tambah. Bertambah. Dah tahu nilai dia berapa kan? Iaitu 6.0 kilo ohm. Betul? Dan bila rintangan tinggi, apa jadi pada ni? Bagaimanakah beza kebayaan merentasi BC? Tinggi. Tinggi kan? Jadi beza kebayaan merentasi BC juga akan tinggi. Kenapa? Sebab kata tadi formula V sama dengan IR. Boleh? Jadi hubungan di antara R dengan V adalah berkadar terus. Jadi bila R bertambah, maksudnya V pun akan bertambah. Boleh? Boleh VBC pun akan bertambah. Tengok sini Okey. Jadi tengok sini. Cikgu dah conteng kat sini. Dia kata the higher the resistance, the higher the potential difference. Semakin bertambah rintangan, semakin tinggi beza keupayaan. Boleh faham ni contoh dia. Tapi kita tahu rintangan berapa Kalau tinggi tahu mesti 6 kilo ohm sebab waktu malam. Kalau waktu malam. Waktu siang dia akan tukar jadi 0.5 kilo ohm. Itu kamu kena faham Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Soalan ni ni kita dah baca tadi dah Tak apa, dia kata sini. Hitungkan beza keupayaan merentasi BC. Maksudnya dia suruh cari beza keupayaan merentasi BC. Boleh Bagi lita J. Yang ni gambar ni lita J lah, kita jawab. Lita J semasa waktu malam. Bila waktu malam, rintangan X ni berapa kelas? 6. Ya, bagus. 6 kilo ohm. Yang atas tu berapa? 4. Oh, tak perasan kot. 2 kilo ohm. Tak nampak je, besar sikit Soalan gambar yang kena tutup ni. Besar sikit. Nampak? 2 kilo ohm yang atas tu AB. A ke B. Faham Yang bawah tu 6. Tu kena ingat Jadi kita tahu yang atas tu 2, yang bawah tu dia tanya beza keupayaan merentasi, kita guna satu formula. Iaitu, ingat dah formula tadi yang kita baca tadi. Kalau kau ingat lah. Formula dia, cikgu tunjuk jangan. Iaitu V1 sama dengan R1. Sambung, boleh sambung? Per R1 tambah R2 darab voltan total. Ya, voltan total. Ini kita nak buat Sekarang soalan tanya cari VC. Betul tak? VBC. Jadi VBC ni mungkin V2 lah.
Okey, jadi kita buat sekarang. Kita buat kiraan. VBC sama dengan R1-nya berapa? 2. Pasal apa 2 pula? Kita VBC dia merentasi kawasan ni kan? Berapa nilai ni? 6,000. 6,000. Nak jawab 6 pun, kau jawab 6 pun boleh kan? Tak ada masalah. 6 kilo ohm pun boleh. 6,000 boleh. Jadi kau buat 6 lah. 6 kilo ohm. Buat 6,000 lah ikut kamu cakap. 6,000. Okey. Per berapa? 6,000 tambah 2 kilo ohm. 2,000 lah. Kilo 2,000. kan? Jadi 6,000 tambah 2,000. Boleh kan? Darab dengan berapa? 6. 6. 6. Ini nilai 6. V total. Okey, cuba tekan kalkulator apa jawapan? 6,000. 4.5. Ya, 4.5. Bagus kan? Tu cara nak faham soalan ni kan. Jadi bila kamu tengok VBC adalah 4.5, VBC adalah 4.5, kita baca balik. Transistor akan berfungsi apabila beza kebayaan VBC melebihi 2 volt. Jadi adakah transistor berfungsi masa ni? Berfungsi. Ya, maksudnya untuk keadaan lita J ni transistor berfungsi. Bila transistor berfungsi, maksudnya arus tapak mengalir. Faham? Maksudnya voltaj tapak tu tinggilah. 4.5 ni dianggap tinggi. Voltaj tapak yang tinggi dan arus tapak mengalir di sini. Bila arus tapak mengalir, arus pengumpul pun mengalir dan bercantum keluar jadi IE. Arus pemancar. Bila IE mengalir melengkapkan lita, maka relay switch ataupun switch geganti ini dipanggil induktor. Dia bertindak menjadi seperti magnet. Faham? Bila jadi magnet, bila lita sudah lengkap, lita ini dah lengkap, padamnya lita ni sudah lengkap, jadi ini akan menjadi magnet dan menarik switch ni rapat. Bila switch ni rapat, maksudnya lita yang kedua akan apa? Akan diaktifkan. Lita kedua akan diaktifkan. Soalannya relay switch ni adalah untuk menghidupkan switch yang untuk lita yang kedua. Bila lita kedua berfungsi, maka lampu sorot akan menyala. Itu sebenarnya. Faham tak ni? Faham ke? Faham cikgu. Okey. Okey tuan. Ni cikgu tadi cikgu tulis. Ni dia punya jawapan lah. Jawapan yang kita kira lah berdasarkan cikgu punya slide kan. Okey, kita pergi pada soalan tadi. Kita lita J. Kita pergi pada lita K. Lita K pula. Dengar, beza. Jadi tadi kita ingat tadi kan, masih lagi soalan yang sama. Dia kata, hitungkan beza kebayaan. Ulang balik kan. Hitungkan beza kebayaan merentasi BC. Masih lagi merentasi VBC. BC bagi lita J. Lita J kita dah bincang tadi dah. Ni dah settle. Sekarang lita K pula kita bincang. Lita K semasa waktu malam. Jadi waktu malam berapa rintangan yang atas ni? RX ni berapa? Waktu malam, ingat tak? Tadi kita kata berapa RX tadi? 6. Ya, 6. Jadi kita letak 6,000 lah. 6,000 ohm. Yang bawah ni 2,000 ohm. Boleh? Jadi kamu boleh kira VBC sekarang kan? Jadi VBC guna formula yang tadi juga. Jadi VBC sama dengan apa dia? Berapa ribu? 2,000 ke 6,000? 2,000. Ya, 2,000 per 6,000 tambah 2,000. ya, 6,000 tambah 2,000. Lepas tu darab dengan 6. 6 volt. Boleh? Okey, cuba tekan kalkulator. Berapa jawapan tu? 1.5. Okey, 1.5 volt. Boleh kan? 1.5 volt. Nampak?
1.5. Maksudnya nilai ini ada kata transistor berfungsi. Ingat tadi kan? Bila voltan VBC melebihi 2 volt sekarang, berfungsi ke tak? Tak. Tidak. Ya, jadi transistor tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Bila transistor berfungsi, arus tapak tidak dapat menghidupkan transistor ni. Tak cukup untuk menghidupkan transistor ni, maka litar ni tidak berfungsi. Bila litar tidak berfungsi, maksudnya lampu akan padam. Boleh kan? Lampu tidak menyala. Boleh faham tak ni Lampu tidak menyala. Okey kan? Jadi untuk lampu menyala, kita perlu letakkan LDR di bahagian bawah. LDR letak di bahagian bawah, waktu malam lampu akan menyala. Boleh Okey, cikgu teruskan. Ni jawapan padan dululah, tunjukkan kamu jawapan asal dia. Okey ni, kita dapat 1.5 litar transistor tidak berfungsi. Okey, boleh Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Dia kata sini, kedudukan manakah yang paling sesuai untuk perintah percaya ataupun LDR? Tandakan jawapan yang betul. Ini soalan yang sangat mudah. Kamu dah tahu supaya dia dapat menyala pada waktu malam. Tadi kita dah kira tadi Okey. Apa jawapannya? Merentasi BC. Ya, bagus. Merentasi BC. Jadi transistor atau LDR kita letakkannya di bahagian bawah. Boleh LDR kita letakkan di bawah ni betul juga lah letakkan di bahagian bawah. Okey, boleh faham LDR diletakkan di bahagian bawah. Okey, jom teruskan. Okey, tengok soalan ni Dia kata, nyatakan jenis transistor yang digunakan. Jadi kalau kau tengok sini, mungkin tak nampak sangat kot. Arus keluar. Ni pula arus masuk. Arus keluar. Nampak? Jadi transistor yang kita pilih ialah transistor. Dah tekan jawapan dah. Bila arus keluar, kita panggil NPN. Macam ni. Kita panggil NPN Kalau arus masuk macam ni, batuk pula macam ni, kita panggil dia PNP. Boleh faham Masuk dan keluar Jadi kita pilih NPN. Kenapa alasan boleh NPN dalam konteks ni? Apa jawab? Pincang hadapan. Bagus bila kamu susun dalam keadaan macam ni, cuba tengok betul cikgu bagi tunjuk gambar. Arus keluar, yang keluar tu adalah IE. Okay, bila ada keluar mesti ada masuk. Yang masuk adalah IB. Ada dua. Dan juga IC. Jadi arus akan bergerak biasanya ke terminal apa? Negatif ke positif arus? Ya, apa dia Zafan? Positif. Salah tu. Sebab arus bergerak daripada terminal positif ke terminal negatif. Betul tak? Jadi arus akan bergerak ke terminal negatif. Jadi dia akan bergerak terus pergi ke terminal negatif. Ini yang dikatakan keadaan transistor dalam keadaan pincang hadapan. Boleh? Ataupun kita panggil forward bias. Jadi kita jawab gini Terminal transistor disambung dengan betul ke terminal bateri. Betul maksudnya arus akan mengalir ke terminal negatif. Ataupun kita kata sambungan ini adalah pincang hadapan. Boleh faham Pincang hadapan. Yang ni. Okey. Boleh faham tak ada masalah. Cuma kamu kalau kamu ingat kamu tengok je NPN. Kalau sambungan ni okey, kamu kata sambungan pincang hadapan. Dah habis.
sekarang masa kamu nak jawab, nak fikir panjang dalam makan masa singkat kan. Jadi cikgu cadangkan kamu hafal jawapan tu Dah faham hafal kan? Okey, soalan seterusnya. Nombor 2. Nyatakan perhati tambahan diperlukan untuk menghidupkan lampu sorot. Lampu sorot, lampu yang besar ni. Dia kata peranti tambahan. Dia kata lampu sorot dia pakai kat sini. Ini pakai ada litar kedua ni. Ini litar pertama. Litar pertama. Ini litar yang kedua. Yang gambar litar L ni, dia tak ada litar kedua. Dia hanya ada litar pertama saja. Kalau ikut konsepnya, lampu sorot tak menyala. Sebab lampu sorot perlukan voltan yang tinggi untuk apa? Dihidupkan. Itu 240 volt. Jadi yang ni sesuai lah sebab diguna 240 volt. Kenapa perlu 240 volt? Supaya lampu dia lebih terang. Okey, sekarang soalan tanya. Nyatakan peranti tambahan. Siapa jawab? Apakah peranti tambahan ni? Ya, apa dia? Peranti tambahan tengok gambar je, tak ada masalah. Kita dah pilih nampak litar J ni kan. Alah, ke sini pula ni. Mana peranti tambahan dia? Cepat. Depan mata jawapan tu Okey, bagus Aina. Swiss geganti. Kita pakai Swiss geganti. Jadi kalau kamu tak tahu, kamu tahu fungsi Swiss geganti. Apa fungsi Swiss geganti? Menghidupkan arus pengumpul. Menghidupkan arus pengumpul tak tepat Litar pengumpul. Tak ada. Litar pengumpul betul. Ini yang sini betul arus pengumpul. Ini memang arus pengumpul lalu. Tapi tugas arus pengumpul lalu di sini untuk mengaktifkan apa? Swiss ini. Betul tak? Swiss ni. Jadi tugas Swiss geganti ialah menghidupkan litar yang kedua ni yang menggunakan voltan yang lebih tinggi. Kenapa voltan tinggi? Supaya lampu lebih terang. Tu dia. Menghidupkan litar kedua yang mempunyai voltan yang lebih tinggi. Boleh Boleh. Tadi siapa tanya tadi Cakap tadi kan? Okey. Boleh Ada masalah tak? Tak ada kan? Faham tak? Faham ke? Faham cikgu. Okey, bagus. Ni cerita yang tu lah. Jadi kita tengok sini lah. Mesti tanya pilihan lah kat sini Ni soalan ni aspek alasan ni Tentukan litar yang paling sesuai untuk menghidupkan lampu sorot apabila waktu gelap dan tentu litar yang ini. Litar J. Tak lain tak bukan lah. Okey, jadi kesimpulan dekat sini cikgu nak terang kamu. Kamu kena faham dan kamu kena hafal. Tiap-tiap apa fungsi-fungsi radas tu Okey, kita teruskan soalan yang lain pula Soalan pun lama juga kita buat lama kita buat soalan ni. Tapi harap kamu faham lah sebab ni memang susah sikit nak faham. Cikgu harap kamu boleh faham Okey, kita buat sikit soalan soalan mencipta. Soalan mencipta kita buat soalan mencipta pula. Okey, mencipta. Kita buat soalan Swiss automatic kipas. Swiss automatic kipas. Itu soalan ni soalan. Kalau kamu tengok soalan, kalau kamu biasa buat soalan trial luar negeri-negeri lain, SBP kamu dapati soalan-soalan ni biasanya macam berulang-ulang sebab tu kadang-kadang pelajar senang dapat A sebab dia tengok soalan tu sama je dan dia biasa buat soalan tu. Okey itu penting buat soalan dekat SPM ni, kena banyak buat soalan. Okey Okey, tak apa boleh WhatsApp cikgu tanya soalan pun tak apa cikgu tak ada masalah Okey, Raja menunjukkan sebuah litar bertransistor yang bertindak sebagai switch automatik. LED akan menyala apabila gelap. Jadi LED ni jadi lampu lah. Bukan lampu sorot tadi tu spotlight. Spotlight dia kena pakai litar yang kedua sebab lampu dia pakai voltan yang tinggi. Okey kita pakai switch geganti. Okey LED tukar jadi switch geganti. Okey, sekarang tengok apa soalan dia. Dia kata juruteknik ingin 3 buah kipas bertanda, nampaknya kita terpaksa pakai Swiss geganti ni. Sebab apa? Dia nak pasang 3 buah kipas dengan watt yang tinggi
Dan hidupkan secara automatik. Maksudnya bila panas, bila panas saja kipas akan berfungsi. Kan? Automatik. Dihidupkan secara automatik. Kan? Cadangkan penguasaan yang boleh dilakukan pada litar supaya 3 buah kipas itu dihidupkan secara automatik. Betul. Apabila bilik itu panas berdasarkan aspek yang berikut. Tengok sini. Pertama kita tengok sini. LDR kita ada, R1 LED. Kita macam mana kita nak ubah suai litar ni supaya sesuai dengan keinginan juruteknik ni. Okey kan? Okey, pertama. Dia kata nyatakan beri penerangan anda. Dia kata nyatakan dan beri penerangan tentang pengubahsuaian ini berdasarkan aspek berikut. Yang pertama dia kata komponen elektrik yang akan bergantikan perintah paket cahaya LDR. Dia kata LDR tak boleh kita guna. Kita kena tukar benda lain. Apa dia? Tukar pakai apa? Termometer. Kuat sikit dengar ni. Termometer. Oh, silap sebut tu. Termistor. Termistor. Ya, termistor. Betul kan? Jadi LDR kita tukar dengan termistor. Jadi ini aspek dia. Mesti ada alasan dia kan. Aspek dia ni, alasannya apa? Apa alasannya? Kalau kamu tak tahu, kamu ingat apakah fungsi termistor? Mengesan kenaikan suhu. Okey, betul. Mengesan kenaikan suhu ataupun mengesan haba. Atau kalau kamu tengok sini kan, daripada nama. Kadang daripada nama kemudian terma. Terma ialah haba. Okey. Ni maksudnya perintang. Perintang yang berubah dengan suhu. Boleh kan? Perintang yang berubah. Atau perintangannya berubah dengan suhu. Itu dia kan. Jadi kita jawab macam ni lah. Jadi kita letaklah penama tu termistor. Ni dah bentuk termistor tu. Ni. Kena ingat juga bentuk ni kan. Jangan lupa kan. Kalau tak tahu dia lurus ni, straight je tu. Okey. Itu termistor. Kita akan tukar termistor. LDR kita nak buang, kita nak tukar termistor. Itu yang pertama. Sebab kita nak kesan haba. Ingat kan. Okey. Kat sini dia kata rintangan berkurang apabila suhu tinggi. Ni kita kat tadi kan. Bila panas, bila ada api, bila ada kan, bila ada api, rintangan rendah. Tadi ibu cakap ke kamu kan. Jadi dapat ni markah 1, ini markah 2. Ini kita jawab yang pertama ni. Okey, yang kedua pula. Yang kedua ni, dia kata kedudukan komponen elektrik. Okey, kedudukan komponen elektrik maksudnya kedudukan yang R1 dengan termistor. Maksudnya termistor kita letak belah mana? Atas ke bawah termistor? Ataupun R1 ke atas? Mana satu tu? Tu Atas. kedudukan. Apa yang atas tu? Termistor. Ya, termistor dekat atas. R1 kita letak dekat bawah. Jadi kita kata termistor letakkan di R1. Letak di sini termistor. Dan R1 digantikan dengan LDR pula. R1 ganti LDR kan. Okey, R1 ganti LDR. Maksudnya LDR tak letak sini. Dah buang tadi. Kita dah ganti R1. Okey. Apa tujuan dia? Apa tujuan dia? Apa tujuan sebenarnya? Okey. Tengok lukisan macam ni. Ni. Kita letak atas. Yang bawah R1. Apa tujuan kita letak ni? Kita tak nak ni. Ni buang lah. Okey. Kita nak pakai ni. Kita akan gantikan ni. Apa tujuan dia? Siapa cuba jawab? Tujuan dia Rintangan tinggi. rintangan tinggi kurang tepat lah sebenarnya kan. Sebab dia kena jelaskan lebih detail. Okey kan? Apa jawab? Rintangan. Tapak lebih besar. Okey, bagus kan? Kita kata bila diletakkan di atas, maksudnya bila haba tinggi kan, siren ke apa ke kipas akan berfungsi kan. Jadi kita kata arus tapak yang tinggi kan. Ataupun kata V merentasi R1 bertambah bila bilik panas. Maksudnya ini adalah voltan tapak kan. Voltan tapak, base voltage. Bila base voltage ni tinggi, maka arus tapak tinggi.
bila arus tabak tinggi, transistor dihidupkan. Boleh faham? Bila transistor dihidupkan, arus pengumpulan. Maksudnya arus pengeluar akan melengkapkan litar. Dia akan melengkapkan litar ke terminal negatif. Ke terminal negatif ni positif. Boleh? Maka lampu akan menyala. Kita kipas lah. Okey kan? Tu konsep dia. Kita ada benda lagi kita nak buat kan? Tadi kita buat yang nombor 2. Satu dah buat, nombor 2 kita dah buat. Jadi markah ni, markah 1. Ini markah 2. Jadi jawapannya, voltan tapak bertambah. Kalau kamu jawab, itu lagi senang. Boleh. Kalau tak penting-penting jawab tu. Voltan tapak bertambah. Okey. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Ni dah kita tukar. Nampak? Termistor kita letak di bahagian atas. Oh, tak nampak lagi kan? Termistor letak bahagian atas. R1 diletakkan di bahagian bawah. Boleh kan? Di bahagian bawah. Okey. Soalan dia sini kan? Jadi 1 dah buat dah. 2 dah buat dah. Sekarang kita buat yang ketiga. Penggunaan suis geganti dalam litar. Dekat mana kita guna suis ganti ni? Dekat mana kita tukar? Suis geganti. Tukar kat mana ni? Jadi tak? Kat mana kita tukar suis ganti ni? Jeffrey dah Jerry. LED. Dekat mana? LED. Betul. LED. Kita letak suis geganti di sini kan. Supaya dia jadi suis. Untuk menghidupkan litar kedua. Jadi letak suis geganti sini. Jadi suis geganti diletakkan daripada LED. Jadi kamu tak tahu. Alasan dia apa? Kita balik pada apa fungsi suis geganti. Apa fungsi suis geganti? Menghidupkan Litar kedua. ya, litar kedua yang menggunakan Voltan lebih tinggi. ya, voltan yang lebih tinggi. Ni dah. Ni litar geganti je masukkan gambar ni Litar geganti. Bila litar ni dah hidup, transistor hidup, jadi ini akan menjadi sebagai macam magnet lah. Dia akan menarik susun pergi rapat. Dan kita tengok litar keduanya. Ni litar keduanya. Nampak? Yang ada 3 biji, 3 buah kipas lah. Ada 3 buah kipas dekat sini. Okey kan? Dengan 240 volt. Jadi kipas ni dapat beroperasi dengan voltan lain. Ini litar yang kedua kan? Jadi yang menghubungkan dia adalah suis geganti ni. Suis geganti akan mengawal ataupun membuka suis yang ni. Menghidupkan suis litar kedua tu kan. Okey boleh kan? Jadi hidupkan litar kedua kipas. Tu. Boleh kan? Okey yang seterusnya kita tengok. Susunan kipas. Apa susunan kipas yang kita nampak dalam gambar ni? Ni cikgu dah buat dah. Patut kamu dah kena buat kan? Apa susunan ni? Selari. Selari. Okey, bagus. Susunan kipas adalah selari. Apa alasan kalau selari tu? Rintangan rendah. Rintangan rendah boleh, tapi ada jawapan yang paling tepat lagi. Apa dia? Untuk selari. Apa dia? Voltan sama. Voltan sama. Bagus. Voltan sama dengan 240 volt. Ataupun kamu boleh hafal. Ingat tak apa dia satu lagi? Apabila satu terbakar, kan, kata ni. Jika satu kipas rosak, ataupun rosak, yang lain masih boleh berfungsi. Semua kipas terima 204 volt yang sama ni kamu jawab tadi. Betul lah. Bekalan kuasa. Boleh kan? Boleh faham tak ni? Ni markah-markah yang kita tengok tadi. Ni markah yang ke tadi. Tadi ni 5. Yang ni 6. 6. Yang ni 7. Yang ni markah yang ke-8. Nampak? Itu cara jawab dia kan? 5, 6, 7, 8. Boleh faham ke ni? Okey tak? Boleh faham ke yang ni? Cikgu tak tahu nama suara perempuan Abdul Razak ni. Boleh faham ke? Siapa dia? Okey. Boleh faham Senyap ke ni? Faham Aina. Okey, okey, faham. Alhamdulillah. Okey Okey, kita pergi pada yang berikutnya. Tadi kita dah jawab yang pertama tadi, jawapannya yang ni. Dah jawab.
Ini dah jawab. Ini pun dah jawab. Ini pun dah jawab. Kita pergi pada komponen yang kelima. Dia kata komponen elektrik untuk melindungi transistor. Jadi ada satu komponen yang kita ada kekurangan dalam gambar ni lagi iaitu satu komponen elektrik untuk melindungi transistor ni. Jadi siapa dia jawab? Komponen apa tu? Perintang. Ya, perintang. Kita letaknya perintang di sini kan. Perintang disambungkan ke litar tapak transistor. Di mana? Di sini. Boleh? Di situ. Apa tugas perintang diletakkan di sini? Apa tugas dia? Apa tugas dia? Menghadkan arus tapak. Ya, bagus. Menghadkan arus tapak ke transistor. Nampak menghadkan arus tapak ke transistor. Ni cara nak jawab. Okey, bila kamu dapat soalan ni, ini markah yang jawab ni markah 9 dan ini markah yang 10. Sebab dia bagi betul-betul aspek dia ada 5 aspek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 alasan kamu boleh dapat 10 markah. Boleh 10 markah dengan senang. Atau kamu jawab dalam jadual macam ni. Ini cadangan cikgu lah. Supaya kamu tak terbabas, tersilap jawab ke apa Jadi jawab macam ni Tengok dia kata ni, LDR ditukar dengan termistor. Ni, yang penting-penting tunjuk LDR tukar dengan termistor. Termistor apa fungsi dia? Kesan haba. Kalau yang malas sangat, ingat tu. Termistor, 1 markah. Kesan haba, markah 2. Lepas tu kita kata termistor diletakkan di R1. R1 ganti R2. Jadi kita tahulah tujuannya tak lain tak bukan untuk kita nak hidupkan transistor tu kan. Tujuan kita letak termistor di atas, termistor bahagian atas. Dan juga R1 di bahagian bawah. Tak lain tak bukan ialah untuk menghidupkan transistor. Menghidupkan transistor maksudnya ada 2. Ada 2 syarat menghidupkan. Apa dia? Pertama apa? Ingat tadi. Apa syarat menghidupkan transistor? Voltan. Tapak tinggi. Ya, voltan tapak yang tinggi. Atau kita kata arus tapak yang tinggi. Boleh? Ini cara hidup. Tapi dalam bahasa tak boleh tulis macam ni Jangan tulis macam ni pula, salah kan ini cikgu tunjuk nota bagi takut sempit cepat sikit lah. Okey, ni markah 3. Ini markah 4. Okey, seterusnya dia kata switch ke gilik. Gili juga. Switch ke ganti. Ganti tempat LED. Kalau kamu tak tahu nak bagi alasan, kamu ingat apa fungsi switch ke ganti. Hidupkan litar kedua. Nampak? Hidupkan litar kedua. Nak sama je menggunakan voltan tinggi atau pulang. Markah 5, markah 6. Lepas tu kita masuk pula pada yang berikutnya, iaitu kita katakan kipas disusun secara selari. Okey, kalau kamu jenis tak larat nak hafal semua kau hafal sikit. Satu kipas rosak, yang lain berfungsi. Dah. Ini markah yang 7, ini markah yang ke-8. Nampak tak? Okey, yang seterusnya perintah disambung ke litar tapak transistor. Okey, perintah yang tadi itulah perintah yang kita kata, perintah. So, perintah ada 2 fungsi dia. Pertama sebagai menghadkan arus. Satu lagi apa fungsi perintah? Sebagai apa? Siapa ingat? Apa Jeffrey? Apa dia? Bagi keupayaan. Okey, Zafran, bagus. Pembahagi keupayaan. Nampak Ini markah yang ke-9, ini markah yang ke-10. Okey, sebenarnya cikgu bincang ni bukan apa. Cikgu target bab ni keluar dalam peperiksaan Cikgu dah tunjuk ke kamu hari tu soalan dia 3 tahun berturut-turut tak keluar soalan AC Jadi cikgu rasa soalan ni ada potensi keluar soalan AC. Jadi kita bincang soal tajuk ni berdasarkan berdasarkan banyak yang mana banyak
Yang banyak. Okey, minggu depan insya-Allah kita akan bincang tajuk bab yang ada potensi nak keluar dalam tajuk apa? 3/4 pula kan. Okey, cikgu ingat setakat ni sajalah kita punya kelas. Terima kasih yang hadir. Semoga mendapat manfaat yang banyak. Ni rakaman ni cikgu letak dalam Google Drive. Kamu boleh tengok balik semula. Okey, cikgu ingat sekian saja dari cikgu. Semoga kamu semua berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye Saya Sama. Cikgu. Terima kasih, Go. Okey. Cikgu. Sama.